Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan untuk waktu ini kita bawakan agenda Awani Asia yang pertama untuk tahun 2024 dan tumpuan diberikan kepada prospek ekonomi meskipun diramalkan tahun 2024 terus mencabar di peringkat global tetapi di peringkat Asia khusus dalam konteks Malaysia dan juga hubungan dengan China. Bagaimanakah ia akan berkembang untuk tahun ini? Kita bersama-sama dengan dua orang tetamu di talian ketika ini, Profesor Emeritus Barjaya Bardai, Pensyarah Pusat Pengajian Siswa dan Perniagaan Joni Razak dan pastinya Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG di dalam talian ketika ini. Terima kasih kedua-duanya sudi bersama untuk agenda awan yang pertama Asia untuk tahun ini. Saya mulakan dahulu dengan Prof. Mungkin kita boleh berikan sedikit gambaran dahulu Prof berkenaan dengan prospek ekonomi tahun 2024 memandangkan angka yang dilaporkan khusus dalam konteks Malaysia, perkembangan KDNK yang sedikit perlahan dan juga kadar ekspor dan import yang sepatutnya terus ditingkatkan. Apa indikator-indikator utama untuk kita faham berkenaan dengan prospek ekonomi tahun ini, Prof? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Irfan. Secara keseluruhan di seluruh dunia, ekonomi nampak lebih baik daripada yang diharapkan. Di Amerika mereka sudah bersedia untuk menghadapi kegawatan, tiba-tiba ekonomi melonjak naik sehingga Federal Reserve pun tak jadi nak turunkan kadar faedah. Di Eropah pun keadaannya lebih baik. Di Malaysia tahun lepas kita tumbuh pada kadar 3.7%, walaupun rendah sedikit daripada diharapkan, tapi adalah berasas kepada arah yang kita harapkan. Dan kita di Malaysia telah keluar daripada kegawatan dan sedang menuju puncak dari segi pusingan ekonomi. Dan insya-Allah dianggarkan pada tahun 2024 ini kita boleh berkembang antara 4.5 hingga 5% kerana memandangkan fundamental ekonomi kita masih kuat, imbangan pembayaran kita walaupun turun sedikit tapi masih positif, ekspor kita menurun sedikit tapi import juga menurun, inflasi kita menurun arahnya, kadar pengangguran juga menurun, dan kita sedang melihat bagaimana nak menangani isu penurunan kadar tukaran ringgit hari ini. Ya, itu dari sudut prospek ekonomi global secara ringkas dan juga berkenaan kedudukan Malaysia. Mungkin Zahon juga boleh kongsikan kerana setakat 26 Februari China menyatakan tidak bersetuju dengan laporan yang dikeluarkan oleh World Trade Organization WTO yang menyatakan bahawa ekonomi China ketika ini berada dalam keadaan yang suram. Sebaliknya, ada beberapa perkembangan yang seharusnya dijelaskan dengan nyata berkenaan dengan keadaan sebenar ekonomi di China. Mungkin Zahon boleh berikan sedikit sebanyak penjelasan dan pencerahan berkenaan dengan apa sebenarnya berlaku dalam konteks ekonomi China itu, Zahon. Terima kasih. Sebenarnya saya rasa dalam mungkin lebih 10 tahun ini yang lalu, selalu ada berbagai macam media atau pakar selalu menjangka katakan ekonomi China akan hancur pada tahun depan. Tapi semuanya hingga sekarang kita selalu menyaksikan ekonomi China terus berkembang dalam 10 tahun ini. Meskipun tidak begitu besar lagi seperti 10 tahun yang lalu, mungkin mencatat lebih kurang 10% tahun. Tapi kalau kita melihat data pada tahun 2023, iaitu kita masih mewujudkan pertumbuhan KDNK kita kira-kira 5.2%. Saya rasa ini masih merupakan satu data yang cukup lumayan. Dan meskipun begitu, kita tengok sekarang jangka yang baru atau nada yang baru dari negara barat ialah ekonomi China pun sudah mencapai puncaknya. Nanti tidak akan berkembang lagi. Nanti akan menghadapi kemerosotan. Tapi apa yang saya menyaksikan, khususnya dalam cuti panjang 8 hari sempena Tahun Baru Cina ini, saya rasa cukup merangsangkan. Saya rasa. Dan semua orang kerana sudah melihat pertumbuhan ekonomi yang masih mengawal 5.2% pada tahun lalu, ini memberi keyakinan kepada ramai pengguna. Mereka berani membeli belah untuk membayar dalam tempoh cuti 8 hari ini. Dan kita lihat kalau dalam 8 hari tempoh cuti iaitu Tahun Baru Cina kali ini,
ada lebih 500 juta orang sudah melancong dalam negara China. Dan jumlah ini meningkat 19% berbanding tahun 2019. Iaitu bukan berbanding dengan tahun lalu. Kita berbanding dengan tahun 2019 sebelum pandemik. Sekarang sudah menyaksikan satu peningkatan yang boleh dikatakan cukup ketara. Dan kalau pendapatan pelancongan juga mencatat lebih 90 bilion dolar Amerika dalam 8 hari sahaja. Ini juga meningkat 7.7% berbanding tahun 2019. Satu data yang cukup menarik iaitu kita dalam 8 hari ini juga terdapat lebih 3.6 juta orang pelancong Cina melawat ke luar negara dan pada masa yang sama menarik 6.8 juta pelancong asing melawat ke China. Dan antara berbagai destinasi yang menjadi pilihan utama bagi pelancong China sempena Tahun Baru China ini, kita menyaksikan justru adalah beberapa negara yang dulu melaksanakan dasar pengecualian visa terhadap pelancong China, termasuk Singapura, Thailand dan Malaysia. Dan kalau berdasarkan statistik dari satu platform penempahan macam tiket hotel yang terpenting di China iaitu Ctrip, dia kalau pelancong pergi ke ketiga-tiga negara tersebut iaitu Singapura, Thailand dan Malaysia menyaksikan peningkatan iaitu kira-kira 30% juga berbanding tahun 2019. Kebetulan kalau bagi Satria sendiri, saya dalam tempoh cuti ini saya menyaksikan dalam media sosial saya punya sekurang-kurangnya ada 3 keluarga kawan Satria berada di Malaysia. Saya rasa ini sudah memperlihatkan memang sekarang China ramai pelancong China mereka bukan hanya nak memulihkan pelancongan domestik, mereka juga sekarang berhasrat untuk pergi ke luar negara untuk menyambut itu Tahun Baru China, khususnya pergi ke Malaysia yang suasananya cukup meriah sempena Tahun Baru China. Dan pada masa yang sama kita juga melihat, ambil satu contoh yang lagi iaitu kutipan jualan tiket filem di China dalam 8 hari ini sahaja dia mencatat 1.6 bilion dolar Amerika, menjadi satu rekod yang baru dalam boleh dikatakan belasan tahun yang lalu lah. Dan ini semuanya sudah menyaksikan dengan keyakinan terhadap ekonomi negara ini. Sebenarnya pengguna China sekarang berani untuk membeli bela, untuk membayar, untuk melancong. Dan ini semuanya sudah sekaligus juga menjadi satu sektor yang boleh merangsang perkembangan berterusan ekonomi China pada tahun 2024. Ya. Dan menarik untuk kita cuba menggabungkan semua angka-angka itu, Prof. Dari sudut GDP seperti mana yang Satria sebutkan tadi, bahawa dicatatkan untuk tahun 2023 sekitar 5% berbanding pada tahun 2019 dan pastinya tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih tinggi. Begitu juga trend yang berlaku di Malaysia dan untuk dari aspek GDP ataupun KDNK tersebut, kerana lebih perlahan berbanding daripada apa yang kita cuba untuk sasarkan. Tetapi angka-angka ekonomi lain seperti mana Prof nyatakan, inflasi menurun dan angka perbelanjaan terus meningkat dan seolah-olah ada sesuatu yang tidak sinkronis di situ, Prof. GDP perlahan tetapi rakyat nampaknya lebih selesa untuk berbelanja dan sebagainya. Bagaimana kita memahami perkara itu dalam konteks 2024 ini, Prof? Okey, di Malaysia sebenarnya kita masih ada kesan penutupan ekonomi di tahun 2020. Apabila ekonomi dibuka semula setahun selepas itu, isi rumah giat untuk berbelanja. Dan khususnya perbelanjaan makan di luar, perbelanjaan menempah makanan dari luar, itu terus meningkat. Dan hari ini walaupun misalnya kita kadar inflasi 1.6%, tapi inflasi makanan masih tinggi 4.5% kerana permintaan kepada makan di luar dan makanan dibeli dari luar adalah tinggi. Dan ini satu yang positif kerana dia masih menggambarkan keyakinan dan sentimen isi rumah dan pengguna yang positif. Dan ini amat diperlukan. Di 3 tahun yang lepas KDNK kita tumbuh dan dipacu oleh perbelanjaan persendirian, perbelanjaan isi rumah. Dan perbelanjaan isi rumah lah yang menolong kita untuk
untuk terus meningkat. Dan kita berharap dan ini akan terus dan tidak akan dijejaskan oleh penurunan mata wang. Walaupun kita mengimport lebih 80 bilion barang-barang makanan. Itu yang kita perlu uruskan sekarang ini, insyaAllah. Ya, bila sebut tentang import 80 bilion itu, Prof, adakah betul fahaman saya bahawa kebanyakan daripada nilai import itu dia tinggi kerana pertukaran mata wang asing digunakan untuk tujuan import itu menggunakan dolar Amerika. Jadi sekiranya untuk tahun-tahun mendatang, sekiranya strategi yang lebih baik adalah untuk kita berdagang ataupun import barangan ini menggunakan mata wang tempatan, iaitu antara negara yang memberikan sumbangan kepada import kita, itu lebih baik, Prof, untuk tahun-tahun yang akan datang. Pastinya kepada Malaysia kita memilih untuk boleh mengimport menggunakan mata wang ringgit kita sendiri. Tapi ini akan bergantung kepada negara penjual. Maksudnya apabila kita mengimport katalah daripada Australia dan kerana mata wang Amerika dianggap sebagai mata wang perdagangan dunia. Jadi kemungkinan besar US dollar akan digunakan sebagai asas. Dan ini melemahkan sedikit kedudukan kita kerana kita mengimport. Tapi apabila kita mengeksport, ke negara US, ke Eropah, ke China, kita cuba mengeksport dengan mata wang di negara yang kita ekspor. Dan jika mata wang di negara tersebut kokoh, kita akan mendapat faedah. Seperti apa yang berlaku sekarang antara Malaysia dengan China. China merupakan rakan dagang Malaysia yang paling penting, lebih 40% kita ekspor. Jadi kalau kita mengekspor dan kita mendapat yuan, dan kalau yuan terus mengukuh, Malaysia akan mendapat faedah kerana apabila diubah semula kepada ringgit, kita akan mendapat nilai yang lebih besar, insyaAllah. Ya, menarik untuk kita sentuh perkara itu kerana Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahawa apabila ditekan untuk memilih di antara negara barat ataupun timur, Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa China phobia itu harus dihentikan. Mengapa Malaysia harus dipaksa untuk memilih di antara memilih China ataupun tidak, sedangkan seperti mana Prof menyatakan, China merupakan rakan dagang terbesar dalam negara kita. Dalam konteks itu, Satria mungkin boleh kongsikan bagaimana untuk kita membebaskan dunia daripada melihat ekonomi itu secara dikotomi di antara hanya barat dan timur, sedangkan boleh mewujudkan kerjasama ekonomi yang lebih baik di antara negara-negara tanpa perlu terlalu bergantung kepada negara barat semata-mata ataupun bergantung kepada sentimen Asia semata-mata. Satria. Ya, saya rasa kalau macam negara-negara macam Malaysia atau Singapura, dia ada keunggulan, dia ada hubungan yang cukup rapat dengan Barat dan juga dengan China. Dan dalam proses ini dia mesti mendapat faedah. Jadi kalau bagi Barat sekarang sebenarnya ada satu kecenderungan mereka macam ada sombong dan juga prasangka dia tak mau memahami China. Sebenarnya saya rasa khususnya pada beberapa tahun kebelakangan ini hubungan saling faham antara China dengan Barat sebenarnya semakin kurang, khususnya setelah mengalami pandemik dan berbagai pertukaran dari macam maklumat dan juga macam pelancongan semuanya terganggu. Ini mengakibatkan persefahaman antara kedua-dua pihak semakin lemah. Dan hingga sekarang mereka macam seperti apa yang sudah dikatakan oleh PM Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu dia tidak faham, kerana tidak faham, dia ada sedikit yang takut kepada China. Khususnya ketika China, kenapa 3 tahun saja menjadi satu cabaran yang cukup besar dalam bidang macam EV, dalam bidang ekonomi, tenaga baharu dan dari berbagai macam drone. Mengapa dia berkembang begitu besar? Dulu China hanya sebagai satu negara yang dalam pandang mereka, negara yang ketinggalan. Tapi pasar yang cukup besar. Mereka hanya memberi banyak atau impor banyak barangan dari Barat saja dan Barat mendapat faedah. Pada masa sama, China tidak menjadi impak kepada industri yang ada keunggulan di Barat macam teknologi yang tinggi. Tapi sekarang justru kita lihat
negara-negara membangun, termasuk China, termasuk Malaysia, termasuk berbagai negara-negara membangun. Mereka sudah melihat peluang yang baru dengan adanya inovasi teknologi dalam berbagai bidang. Macam dalam EV, dalam juga AI. Kita lihat baru ini AI dari aplikasi solar, dia memberi impak kepada banyak bidang. Termasuk kita bidang media. Ya. Kita takut nanti mungkin berbagai program boleh dikeluarkan oleh AI saja, tak perlu kita lagi. Jadi semua ini ada cabaran, tapi ini juga menjadi satu peluang bagi berbagai negara-negara dengan secepat mungkin menggunakan teknologi inovasi yang terjangkit supaya menjadikan merangsang pembangunan ekonomi kita. Ini justru apa yang sudah dilaksanakan oleh China dalam 3 tahun atau lebih lama, mungkin 5 tahun yang lalu. Kita lihat ketika itu kita menghadapi banyak cabaran, macam kita perlu mengawal perubahan iklim global. Kita perlu mengembangkan teknologi tenaga yang hijau. Ini sebenarnya sudah menjadi tekanan cukup besar bagi China. Tapi China tidak melihatnya sebagai tekanan saja. Kita melihatnya sebagai satu peluang. Kita dengan peluang ini secara besar-besaran mempromosikan, mempopularkan EV. Pada masa sama kita mengekspor banyak fasiliti kemudahan macam tenaga solar, tenaga angin kepada seluruh dunia, dan sudah boleh dikatakan sekarang mendominasikan sektor tersebut. Ini dilihat sebagai ancaman bagi Barat. Mereka melihat sudah sekarang merasa takut. Tapi mengapa mereka tidak memahami mengapa China boleh mengalami perkembangan atau perubahan yang begitu cepat? Saya rasa inilah kurang saling faham. Ini menjadikan rasa mereka yang takut kepada ekonomi China, dan mereka pun tidak berani bekerjasama supaya kita menjalinkan satu hubungan yang menang-menang. Tapi ini justru apa yang sudah dilaksanakan oleh berbagai negara-negara jiran kami termasuk Malaysia. Prof, mungkin ada komentar lanjut berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri untuk kita tidak terpengaruh dengan slogan China Phobia tersebut, seperti mana Satria sebutkan tadi, bahawa ketakutan terhadap ekonomi China dan juga keengganan untuk adanya kerjasama ekonomi yang lebih mampan dan erat di antara negara-negara dunia. Adakah pendirian Perdana Menteri itu akan menyebabkan Malaysia terus terasing, ataupun sebenarnya itu merupakan satu peluang untuk membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun 2024 ini, Prof? Okey, sebenarnya kita bertuah kerana kita sudah mempunyai hubungan yang erat dengan China sejak 50 tahun, ya, 50 tahun. Dan itu satu hubungan yang erat, dan hubungan ini cukup dalam dengan meliputi aspek budaya, kerana kita sama-sama orang Timur mempunyai budaya dan ciri kemanusiaan yang lebih baik. Dan dari segi perdagangan, sebenarnya memang ini sudah diramalkan bahawa China akan menjadi kuasa terbesar di ekonomi dunia dalam masa terdekat. Dan ini yang menyebabkan dia menggugat kedudukan Amerika hari ini. Misalnya kita lihat bahawa kita ada Satuan Perdagangan Dunia yang kita Malaysia duduk di tengah-tengah, diheret ke barat dan ke timur, dan kita dengan jelas memilih untuk pergi ke timur kerana kita lihat bahawa kita lebih dekat dan lebih perlu rapat dengan negara-negara jiran. Dan kita lihat bahawa tidak akan ada perubahan, bahawa China pasti akan menjadi kuasa dunia ekonomi utama tidak lama lagi. Dan kita hanya perlu terus mengekalkan hubungan dagang dengan China. Dan kalau 50 tahun lepas kita ada stigma tentang Jepun, semua keluaran Jepun dianggap rendah kualitinya kerana kempen oleh Barat. Hari ini kita sedang menghadapi isu yang sama tentang China. Semua keluaran China juga dianggap rendah kualiti, tetapi anomalinya semua
pengeluar-pengeluar di Barat sebenarnya mendapat pembekalannya daripada China. Jadi apa yang menyebabkan keluaran China dianggap rendah kualiti kalau mereka pun membeli daripada China. Jadi kita perlu melihat bahawa China sepatutnya menjadi pilihan utama dalam bukan sahaja perdagangan tetapi pelaburan dan juga hubungan kesatuan negara-negara. Ya, dan bagaimana Prof melihat selepas 50 tahun hubungan ini terjalin antara Malaysia dan China, kehadapan bidang tumpuan utama perdagangan itu adakah harus kekal status quo-nya pada perkara yang dieksport ketika ini ataupun kita harus beralih kepada industri dan bidang yang lain, Prof? Okay, sebenarnya kita mengeksport barang-barang yang agak kita tak perasan. Misalnya kita mengeksport banyak produk elektronik dan electrical ke China, minyak sawit, produk pertanian berasas minyak sawit, produk besi dan keluli. Ini satu yang mungkin kita rasa kita ada ke Malaysia mengeluarkan produk-produk ini. Itu menunjukkan bahawa kita sebenarnya kurang mendalami hubungan kita. Jadi sebenarnya hubungan perdagangan Malaysia dengan China amat dalam. Begitu juga kita mengimport. Kita bukan saja mengimport barang-barang penggunaan akhir, tapi kita mengimport teknologi. Itu yang sangat penting. Misalnya kita ada hubungan yang rapat dalam pengeluaran kenderaan dengan Geely, dan kita sekarang ni sudah mula membawa masuk electric car yang akan menjadi satu tumpuan baru, dan kita mempunyai teknologi mengeluarkan bateri yang kita buat kajian bersama lebih daripada 20 tahun dah. Jadi ini semua akan menjadi asas kepada perubahan sektor pengimportan dan pengeksportan, di mana Malaysia harapnya akan menjadi sebuah negara baru teknologi dengan guidance ataupun tunjuk ajar daripada China. Ya. Dan Satria, bagaimana untuk kita mengeratkan lagi hubungan khususnya perdagangan di antara dua negara selepas 50 tahun hubungan diplomatik dua negara ini, Satria? Saya rasa kerjasama antara China dan Malaysia selalu boleh dikatakan mendahului berbagai negara-negara lain. Kita selalu menjadi peneroka dalam bidang yang baru. Saya amat kagum, iaitu baru ini kita sudah tengok TPM di Tokyo, Datuk Seri Ahmad Zahid sudah menyatakan Pandang ke Timur edisi 2 ini akan termasuk China dan akan menghantar banyak pelajar ke China pada tahun ini untuk menerima pendidikan TVET iaitu vokasional. Saya rasa ini amat memandang jauh. Kerana ini sebenarnya pada beberapa tahun yang lalu sudah menjadi cabaran bagi China, iaitu teknologi macam memang inovasi berkembang cukup besar. Sudah ada begitu banyak lulusan dari universiti. Mereka mengadakan pengajian yang cukup canggih. Tapi setelah ada teknologi yang baru macam AI ini sudah keluarkan, bagaimana boleh menggunakan teknologi AI ini supaya menghasilkan produk yang boleh meningkatkan kehidupan rakyat dan sekaligus merangsangkan ekonomi kita. Ini perlu ada tenaga kerja profesional dalam berbagai bidang yang baru, yang canggih, yang baru muncul. Tapi justru dalam bidang ini sebenarnya pada beberapa tahun yang lalu China kekurangan tenaga macam ini. Oleh itu China pun sudah membuatkan dasar, sudah menggalakkan secara besar-besaran tentang pendidikan vokasional. Jadi Malaysia masih belum sampai ke tahap ini, tapi sudah memandang cukup jauh. Menghantar banyak pelajar-pelajar datang ke China untuk meneliti atau menerima pendidikan TVET dalam macam kereta api laju, dalam EV, dalam tenaga baharu. Saya rasa ini semuanya nanti setelah mereka balik, mereka akan menjadi satu tenaga yang cukup besar bagi merangsang atau membantu
pembangunan ekonomi Malaysia secara lestari juga untuk meneroka banyak bidang-bidang yang terkini terbaru sebagai penjana baharu bagi ekonomi Malaysia. Baik, terima kasih kepada kedua tetamu kita Profesor Emeritus Berjaya Bardai, Pensyarah Pusat Pengajian Siswa dan Perniagaan Juni Razak dan Satria Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG bersama kita untuk berkongsi prospek ekonomi tahun 2024 yang pastinya lebih lumayan dan lebih mantap untuk kedua negara dalam konteks Asia. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.